minta pelajar jawab soalan berikan maksud sejarah ni dalam bentuk audio. Okey, so bila cikgu dah setting macam ni, saya akan setting dulu, pastikan semua ni ada. Dan jangan lupa juga cikgu letakkan markah. Macam soalan objektif ni cikgu buat satu markah. Cuma yang ini kita nak letakkan 5 markah. Lepas tu cikgu klik done lah. So bila pelajar jawab ataupun mantap audio ni, cikgu boleh dengar, and then kalau betul, betul lah jawapan dia. Saya akan cuba dulu hantar kepada cikgu untuk kita sama-sama jawab soalan ni. Cuma kalau nak kita tengok apa jawapan dia, kita taklah apa itu sejarah. So cikgu boleh baca teks ni lah. Cikgu ambil kat sini sejarah sampai ni kat situ. Kemudian kat sini saya akan send dulu. Send dulu kepada cikgu. So saya akan copy ni. Dan saya akan hantar dekat ruangan comment box Google Meet ni. Dan cikgu lihat pada bahagian section B. Cuba cikgu rakam audio dan cikgu bacakan jawapan dia yang ini. Sejarah tulisan Jawi. Sejarah masuk menyiasat sesuai lampau. Alright. So saya dah edarkan Google Form melalui komen Google Meet. Dan kalau cikgu dapat akses, cikgu boleh angkat tangan. Dan cikgu juga boleh menjawab soalan tu lah. Saya off mic sebentar.
Assalamualaikum cikgu. Okey. Okey, Waalaikumsalam cikgu. Jawapan tadi nak hantar dalam bentuk apa? Okey, ada dua cikgu. Satu dalam bentuk audio, Okey. satu lagi dalam bentuk video. Okey. Okey. Cikgu MK, Cikgu Rehan ni. Ya cikgu Rehan. Saya nak upload tapi dia tulis file not supported. Alright. Saya buat voice recorder. Voice recorder daripada handphone betul? Laptop. No, laptop. 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 Okey. Dia ada format yang Google Form terima support. Dan kalau rakaman dalam bentuk cikgu mungkin boleh tukar rakaman tu dalam bentuk MP3 ataupun audio. Okey. Cuma sekarang ni bila kita akan ada situasi yang mana pelajar-pelajar akan bagi feedback kepada cikgu, cikgu tak dapat hantar audio, saya dah rakam dah. Okey, so dah rakam dah. Okey, apa alternatif yang kita buat untuk buat rakaman, barulah saya akan pergi kepada satu lagi fungsi yang ada dalam Google Form ni. Sebelum tu saya nak memperkenalkanlah. Cikgu lihat pada saya share dekat Google Form ni. Saya klik pada entire screen. Okey, so cikgu akan lihat pada sebelah ni. Yang ni dipanggil mode. Yang ni yang kita nak gunakan fungsi voice ni. Okey. Cuma sekarang ni saya akan memperkenalkan kepada cikgu lah. Yang alternatif tadi kalau cikgu tak dapat nak hantar audio untuk pelajar, ada beritahulah cikgu tak dapat hantar audio. Yang ni saya nak perkenalkan pada cikgu mode, voice note and feedback. Okey, saya akan copy dia punya URL ni untuk saya sharekan dekat cikgu. Okay, yang mana kat sini bila cikgu klik pada bahagian ini, mode voice note and feedback ni, sebenarnya kita nak gantikan soalan-soalan yang pelajar ada error, nak hantar audio tak support dan sebagainya. Kita ganti dengan fungsi extension
MOTE, mode ni. Okay, so mode dia mudah je. Bila cikgu ada, okay, macam kat sini ni, pelajar boleh tulis, pelajar boleh rekodkan suara. Okay, contoh kat sini, selain cikgu masukkan ni, yang ni tak apa, masukkan nama cikgu dulu. Nama pelajar boleh juga. Okay, kemudian kita pergi pada kelas dan kita klik pada next. Okay, saya tunjuk dulu bagaimana nak gunakan fungsi mode tu. Okay, so kat sini kita akan, cikgu akan tukar dia punya format ni. Okay, file upload ni kita tukar kepada paragraf. Alright, so bila paragraf ni, cikgu kena gunakan jugalah dia punya skema jawapan dia. Okay, saya klik pada add answer feedback dan cikgu akan ambil ayat ni lah. Okay. Okay, ataupun cikgu nak gunakan dia punya URL ni sebagai rujukan pelajaran nanti, juga boleh gunakan di sinilah. Okay. Okay, klik done. Okay, so bila kita refresh balik boran tadi ataupun soalan tadi, cuba cepat ni. Okay, so cikgu akan gunakan fungsi mode ni lah. Okay, dan kemudian bila tekan mode, kita baca jawapan dia. Okay. Nanti bila cikgu akan ada keluar yang ini, cikgu klik pada sign in dan cikgu akan akseskan email cikgu. Okay, ini yang ni macam biasalah, kita klik yes dan tip pada I acknowledge dan sign in with Google. Okay, ambil email untuk verification. Okay. Right, so bila dah tu, okay, dan kita patah balik dekat quiz tadi, okay, dan kita boleh record. Okay, sejarah bermaksud menyiasat inquiry ilmu yang diperolehi melalui perkara penyiasatan adalah penemuan, pengumpulan, pengurusan dan persembahan maklumat terhadap peristiwa silam atau lampau. Okay. Dan cikgu akan dengar jawapan pelajar. Okay, dan kita boleh rekod. Okey, sejarah bermaksud menyiasat inquiry ilmu yang diperolehi melalui perkara penyiasatan adalah penemuan, pengumpulan, pengurusan dan persembahan maklumat terhadap peristiwa silam atau lampau. Okay. So untuk itu cikgu boleh ataupun kita klik submit. Okay, dan kemudian so nanti cikgu akan nampak jawapan pelajar tu di bahagian responses ini. Okay. Okay, dan kemudian dekat bahagian audio kita nak tengoklah. Dan bila kita copy ni URL ni, okay, kita klik go dan kita boleh dengar suara pelajar. Okay, dan kita boleh record. Okey, sejarah bermaksud menyiasat inquiry ilmu yang diperolehi melalui perkara penyiasatan adalah penemuan, pengumpulan, pengurusan dan persembahan maklumat terhadap peristiwa silam atau lampau. Okey, lepas tu kita boleh reply pada pelajar kita. Okey, so nak reply ni lah. Kita kecilkan sikit paparan saya. Okey, lepas tu reply. Okey.
kita pun boleh balas balik reply tu dengan kita rekod suara kita juga. Okey, tahniah Syabas cikgu ucapkan atas jawapan yang betul. Okey, boleh pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, so pelajar cikgu akan dengarlah jawapan. Okey, tahniah Syabas cikgu ucapkan atas jawapan yang betul. Okey, boleh pergi pada soalan yang seterusnya. Okay. Macam yang Cikgu Amisah sebut tadi, untuk soalan yang kedua tu, cikgu boleh pergi semula dekat soalan yang tadi soalan bahagian ni, soalan pertama ni, dan cikgu boleh pergi kepada soalan yang kedua. Okey, dan soalan kedua lah, cikgu akan pergi pada soalan kedua ni kita nak buat. Okey, saya ambil contoh lah. Soalan kedua. Okey, dia nak apa soalan kedua? Nyatakan dua sumber sejarah. So kita pergi pada yang ini. Nyatakan dua sumber sejarah. Okay. So macam biasa kita tanya Abang Google. Okey, nyatakan dua sumber sejarah. Dua sumber, tu dah ada dah. Okey, sumber sejarah. Okay, so dekat Wikipedia pun ada sumber pertama, sumber sekunder. Okay. So bila kita nak jawab soalan tu nanti, macam biasa cikgu klik required dan cikgu boleh letakkan jawapan answer key tu. Okay, dan ambillah jawapan itu. Okay. Alright, sepatutnya save. Dan cikgu bagilah 2 point kat situ. Okey. Dan kemudian cikgu bolehlah meneruskan untuk soalan ketiga, keempat tu. Dan pastikan cikgu menggunakan fungsi mode lah untuk merekodkan suara. Sebab asalnya bila cikgu nak onkan audio, nak onkan video, ada pelajar yang hantar. Cuma ada pelajar nanti akan ada macam cikgu sebut tadi lah. Cikgu audio tak support, video tak support. Sebenarnya saya nak bagi awal-awal penggunaan ada yang dalam apa orang kata file upload ni dalam bentuk audio, video ataupun kalau nak mudah tu cikgu boleh setkan presentation pun boleh. Cuma saya sebenarnya nak memperkenalkan kepada cikgu lah bila cikgu dah mula menjawab ni, kita nak gantikan cikgu punya jawapan tu dengan fungsi M mode. Okey, kalau macam cikgu Amisah nak remove mode senang saja. Dekat bahagian atas ni M ni, cikgu klik kanan dan cikgu remove from room untuk tak nak pakai lah. Tapi untuk penilaian yang berbentuk audio ni seperti cikgu mengajar pendidikan Islam ataupun English teacher ataupun cikgu bahasa Malaysia, dia suka ni nak guna mod ni supaya pelajar tu selain dia hantar karangan semua tu, dia boleh rakamkan audio. Dan sambil tu juga cikgu, saya pun sambil-sambil tu nak memperkenalkanlah mod certified educator. So mod certified educator ni dia juga ada pensijilan dia lah, bukan sekadar audio. So dia ada juga mod certified educator ni. So cikgu boleh join community mereka untuk dapatkan pensijilan tentang apa mod certified ni. Dan ini adalah orang kata apa, setiap fungsi mod tu ada lagi pelbagai yang boleh cikgu explore kalau cikgu join community mod certified educator lah. Cuma apa yang kita pakai di Google Form ni untuk kita rakamkan soalan pelajar
dalam bentuk audio. Okey. Selain itu juga macam saya sebut tadi lah, selain cikgu nak gunakan mod, okey, untuk soalan ketiga ni kita akan cuba akan pergi kepada bahagian file upload. Okey, yang mana file upload ni kita nak setkan pada bentuk file dalam bentuk presentation lah. Presentation, dokumen ataupun PDF. Okey, apa yang kita nak letakkan untuk soalan yang ketiga ni. Okey, soalan ketiga ni. Maksudnya dua sumber. Okey. Berikan dua contoh fosil. Okey. So berikan dua contoh fosil ni. Okey. So daripada ni, kalau macam cikgu nak tukar dokumen PDF presentation ni, cikgu nak letakkan dalam bentuk gambar. So cikgu boleh setkan image. Dan kemudian cikgu boleh lihat kalau dia minta 2 tu, kita letaklah 5 dan maksimum file ni cikgu boleh pada 100 MB lah. Okay, so maksudnya kat sini pelajar akan upload jawapan tu dalam bentuk gambar. Okay, dan tick required dan juga markah tu cikgu akan setkan untuk 2 markah dan klik done. Okay, so soalan 1, soalan 2 ni kita gunakan extension mode dan soalan ketiga ni kita gunakan image dan soalan keempat, kelima ni untuk soalan yang cikgu sediakan nanti, cikgu boleh pelbagaikan lah spesifik file type ni. Untuk dokumen boleh, soalan kelima presentation boleh, ataupun soalan yang keenam tu dalam bentuk PDF, mungkin pelajar ada bahan-bahan yang telah pun disimpankan dalam bentuk PDF, cikgu boleh setkan pada bahagian PDF ni. Okey, yang ini adalah bahagian B yang mana cikgu boleh pelbagaikan jawapan yang pelajar menghantar kepada cikgu. Dan saya kongsikan tadi tu fungsi inilah, fungsi mode untuk merakamkan suara sebagai kaedah pelajar menghantar jawapan kepada cikgu. Okey, dan saya nak pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu kita panggil ni Google Form extension. Google Form add-ons. Okay. So untuk bahagian Google Form add-on, di mana add-on ni, kalau cikgu yang ni dia ada 9 jenis add-on. Cuma nak tunjukkan cikgu kat mana add-on ni. Kalau saya pergi kepada bahagian atas ni, add-on Google Form, dia akan berada dekat kat sini cikgu, di dalam bentuk macam puzzle. Okey, dalam add-on yang saya nak kongsi dengan cikgu ialah ada pelbagai jenis add-on. Okey, cuma yang saya nak tunjukkan kepada cikgu tentang add-on email notification for Google Form. Okey. Sambil tu saya akan sharekan cikgu dia punya pautan link email notification for Google Form. Okey. So dia punya link ni, okay, so saya ambil copy URL ini dan saya akan share dekat ruangan Google Meet, komen, dan cikgu akan klik link ini dan cikgu boleh installkan ataupun add-on kan dalam cikgu punya Google Form. Apa yang dia boleh bantu kita, iaitu dalam Google Form ni, bila cikgu klik bila cikgu dah install dan dah masukkan email cikgu untuk verification, bila dah ada kat sini, cikgu klik pada email notification for Google Form. Okay. Dan apa yang kita nak buat ialah bahagian enable notification. Okay. So dalam enable notification ni, apa yang kita nak buat ialah cikgu nak set masa lah.
Nak set masa atau okey, set masa cikgu nak mula masa pukul berapa. Okey. Alright. Bukan ni. Bukan yang ini, satu lagi. Email notification for Google Form. Okey, saya kena klik yang sini, bukan yang ini. Bawah sekali dia tulis limit Google Form responses. Okey. Salah klik pula kat situ. Okey, limit notification Google Form. Okey, sini sepatutnya. Okey, untuk kita menjalankan quiz dalam talian ni, sebenarnya cikgu boleh setkan on pukul berapa, tamat pukul berapa. Okey, contoh sekarang ni, cikgu nak mula Google Form tu hari ni berapa bulan? 5. Okay, dan kemudian cikgu nak start besok lah. Okay, contoh cikgu nak mula besok, cikgu tik pada tarikh. Okay, so kat sini saya ulang balik. Okay, so cikgu bila buka limit Google Form responses, okay, ambil yang atas ni, open the form on start bila. Okay, kita nak mula besok hari Jumaat, hari bulan. Dan timer dia kita dah start pukul berapa. Kalau contoh kelas kita besok mula pukul 10 pagi, okay, dan cikgu boleh onkan pukul 10. Okay, dan kemudian cikgu boleh akhirkan contoh soalan tu mungkin ambil masa dalam 30 minit. Okay, sama juga cikgu end date dia pun sama. Cuma cikgu boleh waktu dia tu tamat pada pukul 10.30 pagi. Okey. So bila cikgu set timer ini dan cikgu klik save. Okey, dan Google Form yang ataupun quiz yang cikgu setkan masa ini, okey, pelajar-pelajar dia nak buka tu tak boleh lagi sebab form tu dalam mode ni no accepting responses. Tapi bila mula pukul 10 tu form tu dia akan switch kepada accepting responses. Okay. Tapi bila cikgu on tadi tu, dia jadi merah. Dia tak terima apa-apa lagi lah. So bila pukul 10 tu, bila cikgu dah buat timer tadi, dia akan on. Quiz tu dia buka pada pelajar untuk mengisi lah. Okay, itu pertama iaitu fungsi email notification for Google Form. Okay. Yang kedua saya nak kongsikan dengan cikgu ialah, okay, ni macam biasalah. Mungkin cikgu pernah dengar iaitu certified certified. Okay, so bila certified ni, yang ni cikgu nak bagi reward pada pelajar lah. Bila cikgu tik pada enable, sekejap sebelum tu saya sharekan dekat cikgu dia punya pautan add-on ni, certified. Okay. Cikgu klik pada yang ini. Saya share dia punya URL. Okay, yang ni iaitu Certify M. Okay. So itu link add-on Certify M. Okay, di mana kat sini? Okay, dia akan keluarlah enable for use this quiz. Okay, and then you wait. Lepas itu nanti dia akan keluar. Okay, sambil-sambil tu untuk bahagian certified ini lebih kepada cikgu menjana sijil markah kepada pelajar-pelajar yang mengisi atau menjawab soalan cikgu lah. Okey. Maknanya kat situ cikgu Pijan pernah pakailah Chrome extension sebelum ini. Okay, yang mana dekat bahagian certified ini bila cikgu dah on certified ni, dia lebih kepada cikgu nak klik pada bahagian certificate record lah. Okey, di mana kat sini secara free base lah, cikgu ada kuota sebanyak 1,500 sijil ataupun email boleh dihantar kepada pelajar. Okey, cuma kat sini cikgu bolehlah lihat
contoh sampel-sampel dia. Dia ada banyak, dia ada sampel sijil, black frame apa semua tu. Kalau nak tengok tu, cikgu boleh klik pada preview on. Okay, so dia keluarlah yang ni, template sijil certified lah. Maksudnya kat sini, bila pelajar isi saja, yang inilah mereka akan dapat sijil lah. So cuma kat sini, cikgu kena klik turn on. Okay, mana kat sini setiap kali pelajar respons, dia akan dapat dia punya, ataupun dia submit saja jawapan tu, dia akan dapat. Okay, so lepas dah on, link to exam. Okay, so mana kat sini, bila dah jawab nanti, pelajar tu terus akan dapat sijil lah yang dihantar kepada email. Okay, lepas tu cikgu boleh set simak dia 80, 80 ke 50 ke, bergantung pada cikgu lah. Ataupun cikgu nak setkan template dia, macam tu. Kemudian ni ada 1500. Dan kalau macam cikgu suka certified M ni, boleh upgradekan dia punya plan dia. Plan dia kat sini, macam kita secara default email kita ni, kita dapat yang free. Cuma dia punya maksimum tu dia boleh hantar ke 1500 email untuk sijil. Tapi kalau nak package gold ke platinum ke, ni dia punya harga lah. Okay. So yang ni dia punya package dia lah. Okay. So ni dia punya maklumat dia. Okay, sambil tu saya kongsikan maklumat tu dekat comment box Google Meet ni. Okay. Selain cikgu nak gunakan certified yang lain saya guna juga untuk Google Form ni, dia ada lagi dipanggil form limiter. Okay. Form limiter, form limiter ni, sekejap saya ambil kat sini juga. Kita typekan form limiter. Okay, form limiter. Okay, saya copy juga URL ni dan saya hantar dekat comment box Google Meet. Okay, mana form limiter ni dia nak setkan cikgu nak berapa orang yang jawab. Ni maknanya kalau sampai bilangan yang ke-11 tu jawab, orang ke-12 tu dia tak boleh lah, sebab dia dah sampai full ataupun dia dah sampai kuota dia lah. Okay, bila cikgu gunakan form limiter ni, cikgu boleh set limit. Okay, so set limit dia. Okay, cikgu boleh pilih select type ni, number of form responses. Okay, so kat sini cikgu tahu lah, kalau cikgu tengok pelajar cikgu ada 40, cikgu setkan 40. Okay, dan kemudian dia akan keluarlah sekiranya dah sampai 40 orang, dia akan keluarlah ni message dekat Google Form. This form no longer accepting responses and has been set automatically closed by cikgu lah. Okay, dan kemudian bila dah tutup semua ni, bila cikgu tick email from owner ni, dia akan Google Form ni akan hantar kepada kita quiz ni telah pun ditutup sebab penuh. Okay, dan cikgu kliklah save and enable lah untuk form limiter. Ini bahagian ni lebih kepada add-on dalam Google Form. Cikgu tengok sini, yang ini kebiasaannya saya guna untuk email notification for Google Form, certified dan juga form limiter lah. Sebenarnya dia banyak lagi fungsi add-on yang lain untuk cikgu gunakan. Cuma nak cari add-on yang lain tu, cikgu pergi pada 3 titik ni. Okay, dan kemudian cikgu ambil dia punya icon add-ons. Okay, untuk bahagian Google Form sahaja, sambil dia loading tu, so dia ada banyak add-on yang boleh bekerja untuk Google Form. Okay, dan satu lagi ni, saya nak tunjukkan kepada cikgu. Okay, dia panggil ni Quillgo. Okay, jadi saya ambil Quillgo ni. Okay, so yang ini Quillgo ni, sama juga saya akan kongsikan dekat cikgu.
So letakkan di ruangan comment box Google Meet ni. Okay. So apa yang cikgu nak gunakan Pilgo ni? Mana dah? Pilgo tadi. Okay. Untuk Pilgo, dipanggil timer and proctoring. Okay. So cikgu klik pada bahagian timer ni dan cikgu install. Okay, buat saya untuk email MOE saya dah install, cuma untuk account training ni saya belum lagi install untuk account ini. Okay. Bila cikgu klik untuk install, just cikgu verify email dan klik allow. Okay. Dan kemudian cikgu klik pada next dan cikgu klik klik complete additional setup. Okay. So kat sini ni ada panduan dia lah. Bila nak buat timer semua tu, klik configure dan kemudian create my account. Okay, kat sini. So saya akan tunjukkan kepada cikgu macam mana cikgu nak set upkan Quigo. Okay, apa yang best tentang Quigo ni cikgu? Bagaimana cikgu nak setkan apa soalan cikgu ataupun quiz cikgu ni, pelajar perlu kalau macam cikgu nak bagi pelajar jawab dekat PC di ataupun laptop mereka, mereka boleh on kita boleh setkan kamera supaya soalan yang mereka jawab ni adalah mereka yang jawab, bukan orang lain. Okay, so saya nak tunjukkan fungsi Pilgo ni. Kita pergi pada soalan sejarah tadi dan saya akan klik pada add-on dan kita akan pergi pada Pilgo. Saya akan tutup dulu browser yang ini. Alright. So saya akan patah pada soalan ini. Okay. Okay, kita check Pilgo. Okay, so dah install dah. Okay, so saya akan refresh page ni. Okay, so kita akan lihat Pilgo. Yes, ada kat sini Pilgo timer and proctoring. Okay, so bila cikgu nampak ni, cikgu akan klik pada bahagian configure. Okay, lepas itu kita klik pada create my account. Okay. Alright, almost done. Okay, and then kita pergi pada go to my account. Okay, cikgu akan set up awal dulu sebelum nak runkan fungsi Pilgo ni. Okay, so yang ni macam biasa dia punya maklumat awal. Scroll down sekarang ni. Okay. Sampai bawah. Okay, then I accept lah Pilgo term and condition. Okay, so kat sini ini sebagai trial basis lah. Kalau cikgu nak try lah nak gunakan fungsi Pilgo ni. Sebenarnya saya ulang balik setiap ni cikgu sebab saya gunakan untuk akaun MOE. Dan cikgu boleh set up lah akaun untuk email cikgu. Okay, so kat sini dia akan paparkan, kalau cikgu tengok di sebelah kiri ni, untuk testing kuota ni cikgu ada 100 jenis quiz yang cikgu boleh jalankan. Okay, kemudian satu hari tu cikgu boleh
satu ataupun dua lah soalan yang cikgu boleh jalankan dalam tempoh masa yang sama. Okay, dan kemudian secara bulanan ni dia akan resetkanlah cikgu punya soalan ni dalam 31 hari. Okay, secara free ni, ni dia punya form lah. Okay, kemudian bila cikgu nak createkan soalan, cikgu boleh klik pada add form. Okay, kemudian cikgu klik pada your Google Form. Kita nak pilih Google Form mana yang kita nak setkan soalan tu. Okay, contoh tadi baru kita buat sebentar tadi. Okay, kita ambil yang quiz sejarah 4. Okay, kemudian kita double klik. Okay, so kita akan guna yang ini. Okay, so kita patah balik dekat tab website Pilgo ni. Okay, dan kemudian kita klik dan pilih fungsi Pilgo Timer and Proctoring. Okay, dan kita klik configure sekali lagi. Okay, so bila cikgu dah account dah connection dengan Pilgo ni dan klik pada bahagian add-on enable. Okey, dan pada bahagian bawah sekali tu cikgu klik enable Pilgo for this form. Okey. Dan akhir sekali kalau cikgu nak klik synchronize form setting, cikgu juga boleh klik yang bawah supaya website Pilgo yang cikgu buka awal tadi yang masa daftar akaun tu dia akan synchronizkan dengan soalan yang cikgu sediakan dah untuk linkkan dengan Pilgo. Alright, so dalam Pilgo ni apa yang kita nak buat ialah di mana kat sini bila cikgu scroll ni cikgu akan klik pada bahagian test ni, klik test. Okay, dan kemudian cikgu akan nampak kat sini bahagian dia punya setting dia ni, test Google Form, add responses. Yang ni tempat untuk cikgu masukkan email pelajar. Okay, kemudian bila pelajar nak isi ni, anytime. Okay, dan cikgu boleh set masa untuk jawab soalan ni. Contoh saya setkan 30 minit. Okay, dan kemudian bila tempoh masa dah habis, cikgu boleh tick yang ini. Okay, auto close lepas masa dah tamat. Okay, kemudian yang ni kalau cikgu onkan timer, yang ni dia tak boleh nakkan lah sebab cikgu onkan timer. Yang inilah saya nak share dengan cikgu ni, enable camera tracking. Okay, di mana kat sini bila pelajar jawab soalan cikgu, mereka perlu onkan kamera supaya keperluan lah macam soalan cikgu nak jawab tu mereka tak boleh pergi ke mana. Nak jawab memang kena duduk jawab soalan cikgu lah. Okay, begitu juga dengan enable screen recording. Dekat sini mereka jawab soalan cikgu, mungkin pelajar tu dia tengah type semua tu, dia ada juga fungsi enable screen recording. Okay, and then last part, allow to view quiz score and result after submission. Pelajar boleh lihatlah jawapan yang mereka hantar kepada cikgu. Kemudian yang ini kita akan klik create. Okay, selepas dah semua tu okey. Okay, head timer dan view quiz dah. Okey, contoh kat sini saya ambil email cikgu. Okey, so saya ambil email peserta. Okey, saya copy. Okey, dan saya klik lah. Okey, so kat sini cikgu akan nampak telah pun saya hantar secara manual untuk cikgu ni, ataupun saya klik pada public form link ni. Okey, saya
Mana klik form ni, saya tick bahagian open self registration. Okey. So tinggal lagi 100 lah. Kita tick dulu. Okey, kemudian saya copy link ni dan kemudian saya akan share dekat ruangan Google Meet ni. Okey, dan cikgu boleh tengok bentuk soalan dia. Okay, contohlah saya buka dekat bahagian window Ignitor dan saya paste soalan berkenaan. Okey. Dan kat sini klik untuk sign in with Google. Okay, so saya masukkan email saya. Okay. Okay, lepas kita next tu, memang kalau setting telefon, setting komputer. Okay, klik yes. Okay. Yes. Okay, so lepas verify tu, okay. Okay, so saya kena masuk lagi sekali email. Saya tutup dulu. So yang ini kita alright. Sentence. Okay, dah. So ni kita dah ni. Okay, contoh kat sini saya nak send kepada, okay, mungkin saya bantu Cikgu Pija. Okay, Cikgu Pija boleh next. Okay, dan send. Selamat mencuba. Okay, Cikgu Pija boleh bantu saya tak untuk share screen, bagaimana cikgu nak set upkan nak jawab soalan berkenaan? Kena buka kamera ke? Boleh kalau okey. Tak okey nak kena. Okey. Alright, saya cari hero lah. hero lah. Okey. Ataupun ada cikgu yang dapat email tak? Email ataupun saya klik mana yang cikgu tadi boleh buka. Okey, dan kemudian saya kena panggil masuk email kedua lah. Saya try. Okay, auto enable ini. Okay, timer cukup dulu. Okay, so saya copy URL dan kemudian saya akan klik new itu window. Misconfigured. Okay. Okay, saya cuba lagi sekali.
Boleh dah kalau nak try. Okey. Dipersilakan cikgu. Godek-godek ni. Okey, saya end presentation dulu dan saya off microphone. Oh. Okey. Nak buat apa cikgu? Share screen. Share screen. Lepas tu cikgu Fija ambil Buka link email. yang buka email tadi untuk dapatkan exam tadi. Open the form. Open the form. Okay. Misconfigure. Okay. Okey, saya try hantar balik dekat comment box Google Meet ni. Cikgu Fija boleh klik semula link. Bawah ni Ya betul. Boleh buka tak? Misconfigure. Tambah juga. Okey, saya akan cuba lagi sekali untuk hantar kepada semua. Okey. Kita ambil email cikgu. Copy. Ini. Kita setting dulu.
Okey, selagi sekali Cikgu Bija boleh klik link yang seterusnya. Yang ni ada kena bising. Tak boleh juga. Okey, ada form sender. Alright, okey. Alright. Okey, untuk bahagian tajuk Pilgo ni saya pending dulu. Pending dulu untuk saya check semula apa isu dia tak dapat ni. Sebab kalau dapat tu cikgu boleh onkan fungsi kamera dan juga screen recording lah. Okey, untuk bahagian Pilgo ni saya akan rujuk balik. Mungkin saya akan buat rakaman untuk bahagian kaedah dia. Okey. Dan saya akan hantar baliklah rakaman berkenaan di dalam bahan sesi. Okey, untuk malam ini saya recall baliklah apa yang kita sini boleh Okey. Macam mana yang boleh, ada yang tak boleh ni. Ni. Okey, mungkin ada cikgu yang boleh akses Pilgo tu. Maksud saya okey pending. Okey. Maksud saya okey pending. Alright. Okey, nanti saya akan semak semula bahagian Pilgo ni, apa dia punya error malam ni, merajuk ke apa. Dan nanti saya akan sharekan rakaman berkenaan di dalam sesi. Okey, dan manakala sekarang dah pukul 10.17. Okey, kita akan sambung semula pada malam besok untuk bahagian terakhir lah untuk pengurusan persediaan sebelum penilaian dan penafsiran ni. Dan sekali lagi cikgu, saya mohon maaf atas faktor teknikal yang baru saja kita lihat tadi ni. Biasa kita setting okey, hari ni tak okey pula. Okey, dan insyaAllah saya akan lihat balik apa dia punya technical part yang tak dapat kita nak tunjuk ni kepada cikgu. Okey, dan insyaAllah pada malam besok masa yang sama dan juga waktu yang sama. Dan malam besok juga kalau ramai cikgu ada ni, saya ada special sesi lah untuk cikgu-cikgu yang hadir malam besok. Saya nak buat satu sesi lucky draw. Lucky draw untuk para peserta. InsyaAllah kalau ada nama rezeki cikgu nama naik, insyaAllah cikgu akan dapat something lah daripada pihak saya. Okey, di pihak cikgu Juliana, insyaAllah boleh offkan recording dan insyaAllah nanti rakaman